أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kepada para jemaah sekalian yang saya kasihi, jemaah Masjid Muttaqin khususnya, dan kepada kaum muslimin umumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sekarang ini kita dah nak masuk malam 27. Maknanya malam 27 ni kalau nak dikirakan pada setengah-setengah ulama, mereka kata mereka ada dah tentukan ini bahawa malam 27 malam Lailatul Qadar. Yang ada pula dia tentukan tengok permulaan hari berpuasa. Jadi saya ambil masa sedikit nak terangkan ni. Ada di kalangan ulama kita, contohnya para sahabat Nabi SAW, antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini yang saya baca, dia tetapkan malam 27 ni malam Lailatul Qadar. Pasal apa dia kata, radhiyallahu anhu, dia kata, tengok ini apa ni surah Inna Anzalnahu, surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ni surah ni ada 30 perkataan. Kita baca sama Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu huwa al-sabr fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 10. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha 20 bi'izni Rabbihim min kulli salamun hiya dari hadis lain. Salamun hiya, dia hiya tu salamun hiya hatta matla'il fajar. Hiya ni menurut lafaz daripada perkataan daripada surah Al-Qadar tadi terletak pada 27. Hiya maknanya apa? Hiya maknanya Lailatul Qadar. Salamun hiya, selamatlah malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar, sehingga terbit fajar. Jadi hiya Lailatul Qadar terletak pada perkataan 27. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata ini menunjukkan Lailatul Qadar berlaku pada malam 27. Makna malam ni lah para jemaah sekalian. Tapi ada juga di kalangan ulama kita macam kata ialah Imam Ghazali dan sebagainya, ramai mazhab Syafi'i, dia kata tengok pada permulaan berpuasa. Jadi kalau dilihat kita berpuasa bila hari Jumaat, maka mereka kata malam Lailatul Qadar pun malam 27. Masya Allah, jadi pendapat yang mengatakan tetap 27, yang tengok pada awal pun mengatakan 27. Nampak gaya macam malam inilah para jemaah rahimakumullah. Dan satu lagi, ini perkara para ulama menentukan, tapi memang susah. Kita cuma ijtihad, minta pandangan, wallahu alam, tapi kita hanya usaha, mudah-mudahan mungkin tak tahu, wallahu alam 27. Kita cubalah, tapi jangan pula 27 malam besok lusa tinggal semua dah, tak. Kita cuba lagi malam 28, 29 dah, malam ganjil 29, dan juga sebelum-sebelum juga 25, 23 kita buatlah. Dan satu lagi para penonton, para jemaah sekalian, iaitu ini berkenaan menentukan Lailatul Qadar. Satu lagi kelebihannya luar biasa, ya Allah, berkenaan Lailatul Qadar ni ialah, bayangkan kita hanya faham tentang ayat tadi, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kalau lihat zahir ayat ini menunjukkan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Tapi tak kalah kita, umur kita para jemaah, mungkin kita dah start mula rajin beribadah ni mungkin umur dah 25. Ada orang 15 tahun dah start. Ada orang dia 20, 25 baru dia start rajin akhir Ramadan. Katakanlah 25 tahun dia dah mula rajin beribadah akhir Ramadan. Takkanlah hanya setahun saja, sebab di sini menunjukkan Lailatul Qadar ni tiap-tiap tahun ada Lailatul Qadar sekali. Jadi kalau sekali saja dapat, bayangkan sekali saja dapat Lailatul Qadar dengan sembahyang sendiri, dengan mengucapkan contohnya la ilaha illallah, dia sebut la ilallah pada malam Lailatul Qadar, ataupun sembahyang seorang
sembahyang isyak ke sembahyang maghrib ke sembahyang malam tu sembahyang seorang, maknanya seolah lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 83 tahun, 40, mungkin 90 tahun, mungkin letaklah 100 tahun. Baik, letaklah umur 25 tahun, dia dapat Lailatul Qadar, maknanya dia seolah-olah ibadah 100 tahun. Habis takkan 25 tahun ni, umur dia 60 tahun pun buat lagi, dapat lagi. Dah maknanya umur dia dah jadi 200 tahun. Dia buat sampai kata kalau umur dia meninggal 75 tahun. Jadi 25 tahun tu dia dah rajin ibadah pada akhir Ramadan. Kena pula Lailatul Qadar. Umur 25, 26 sampai 35, 45, 65, 75 dia meninggal katakanlah. Dia berapa lama tuan-tuan? Dia dah dapat malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Kalau orang tu macam mana pun kena sembahyang maghrib, kena sembahyang isyak, kena sembahyang seorang. Ini sembahyang seorang pun sembahyang berjamaah lagi. Maknanya kalau 50 tahun kali dengan 83. Kali dengan 83, saya kira-kira sisi ni. Tuan-tuan pun ada kalkulator, ada handphone kalikan 50 tahun, mana tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar, kali dengan 83 tahun. Pasal Lailatul Qadar tu lebih kurang 83, letak 83 tahun. Maknanya dia meninggal umur 75 tahun, seolah-olah ini baru Lailatul Qadar ni, seolah-olah dia dapat pahala hidup seperti 4150 tahun. Maknanya umur 75. Tapi pasal akhir Ramadan, alhamdulillah, dia tak tinggal sembahyang. Ini baru sembahyang seorang ni, baru zikir seorang-seorang. Seolah-olah di sisi Allah di catatan dia seolah umurnya 4000 tahun. Senang kira lah 4000 tahun. Ini 83 tahun. Bayangkan Allah Ta'ala subhanallah beri ni bukan setakat sama 83 tahun, lebih baik. Maknanya letaklah 100 tahun. Kalau 100 tahun, 50 tahun kali 83 tahun, dah bukan 4000 tahun, lebih daripada itu. Para jemaah 5,000 tahun agaknya. Ini baru sembahyang seorang, zikir seorang. Bayangkan kalau dia sembahyang berjamaah maghrib dan isyak dan berterawih dan dia berzikir dan dia ya Allah macam-macam lagi menunggu salat isyak ni. Kalau berjamaah menunggu salat isyak bersama, pahala seperti sembahyang juga. Kemudian menjawab suruhan azan, membaca Quran, berzikir, berdoa, berinfak, bersedekah, macam-macam lagi, berselawat. Dan Masya Allah, ini bukan lagi 5,000 tahun, tak tahulah berapa banyak. Jadi itulah para jemaah kita ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kenalah malam ni, malam 27, yelah, mungkin ada yang dah berumur 50 tahun, 60 tahun, tak pernah tinggal akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, dipastikan dia sembahyang berjamaah dan sebagainya. Baik, tadi saya kira kalau dia sembahyang seorang, dia sendirian. Bagaimana kalau dia berjamaah? Kalau dia berjamaah, sembahyang isyak saja para jemaah, kalau berjamaah ni dia bukan kira satu, itu dia ibarat macam separuh daripada malam tu dia beribadah. Sebab itu Rasulullah kata, orang yang salat isyak berjamaah ni seperti beribadah separuh malam. Ya Allah. Jadi macam mana nak kira tu? Ambillah, letaklah 27. Paling sedikit ni pun sembahyang berjamaah ni 25, 27. Letak ada 27. Bayangkan tadi berapa ribu dapat? Kalau sembahyang seorang 4000 tahun. Ini kalau tiap-tiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, makna seorang dia ibadah 4000 tahun. Tapi kalau dia ada berjamaah, letaklah tiap-tiap malam tu Qadar pula dia dapat berjamaah isyak atau maghrib, maknanya 27 kali tadi, sebab dia berjamaah kali dengan 4000 tahun, maknanya dah 112,000 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mengerjakan salat berjamaah tadi isyak. Ini kalau kira 27. Nabi kata sembahyang isyak ni tak boleh kira 27 juga, kena kira dia ibadah seperti separuh malam. Ya Allah ya Rabb. Jadi janganlah lepaskan peluang. Sebab itu Rasulullah SAW 10 malam terakhir Nabi buat apa? Nabi iktikaf. Apa pasal iktikaf? Sebab takut gangguan. Memanglah kalau dah duduk rumah ni, biasalah itu, ini, itu, gangguan banyak sangat lagi malam. Sebab jadi Rasulullah SAW 10 malam terakhir iktikaf, jadi orang faham. Tak mau ganggu, tak mau kacau, tak mau itu. Mana itulah
Jadi macam itu, sebab tu sekarang pun masjid pun dah kita pun tak boleh pergi dan sebagainya. Inilah memang beza lah kalau iktikaf di masjid dengan duduk rumah ni. Memang kita tak dapat nafikan gangguan. Kadang duduk-duduk, alamak televisyen cerita bagus pula, duduk-duduk, alamak ini nak tu nak buat ini lagi. Jadi kadang-kadang itu yang kita terlepas sedikit lah. Baik para penonton, para jemaah, ini berkenaan nak menentukan malam Lailatul Qadar. Ulama berbeza pendapat. Yang ada dah tetapkan, macam di Saudi, di Mekah tu ada ramai ulama kata dah tetapkan malam 27. Sebab tu di Masjidil Haram waktu dulu lah penuh malam 27. Dan satu lagi yang setengah ulama pula dia nak tengok awal. Kalau awal sekian-sekian hari, nanti ditetapkan akhir ataupun Lailatul Qadar sekian-sekian. Tapi nampak gaya ni puasa kita hari Jumaat. Jadi mereka dah tetapkan kalau puasa hari Jumaat start, jatuh pada 27. Alamak, kena pula pada hari ini. Jadi malam ni kita para jemaah kita ambil peluang lah. Ni peluang yang mungkin kita pun tak tahu, entah dapat jumpa lagi ke Ramadan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Dan sekarang kita di akhir-akhir ni pun Rasulullah SAW ada memberitahu, tu innamal a'mal bil khawatim. Al a'mal bil khawatim, Nabi kata, iaitu amalan-amalan ni yang paling diterima. Memang sebelum-sebelum ni pun diterima, tapi yang paling dilihat diterima pada akhir-akhir hidup kita, atau pada akhir-akhir ni lah. Macam akhir Ramadan, macam mana kita dulu lah, macam kita ni orang Melayu, kalau awal-awal Ramadan ni, ya Allah, penuh masjid tu, jangan masjid kan. Lepas tu dah 10 makin kurang, dah malam akhir lagi makin kurang, tinggal satu saf, dua saf. Ada masjid saya tengok, ya Allah, tinggal dua saf satu, padahal pada awal Ramadan penuh belakang. Jadi sepatutnya terbalik, awal Ramadan penuh, akhir Ramadan pun penuh, lagi penuh gitu. Itu yang sepatutnya, sebab al-amal bil khawatim naslan. Tapi ada ramai juga lah yang akhir-akhir dah tak kisah lah. Terawih ke mana, sembahyang malam ke mana, Quran ke mana, Islam isyak, maghrib pun qada agaknya. La haula wala quwata illa billah. Jadi akhir ni yang kita gunakan sebaik-baiknya dengan banyak beribadah, berdoa, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dengan segala dosa kita diampunkan Allah dan diangkat darjat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan yang kita hajat-hajatkan dapat bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Ini yang kita amat mengharapkan. Jadi akhir Ramadan pastikan kita lebih bertambah lagi amalan kita, dan juga akhir umur kita pun makin bertambah. Kita cek diri kita lah, adakah amalan kita makin berumur ni makin naik, makin bagus, makin khusyuk, makin hebat, ataupun makin berumur makin makin teruk dia, tak maulah macam itu. Al-a'mal bil khawatim, Nabi kata. Yang akhir-akhir tu yang Allah Ta'ala lebih melihat. Yang dulu-dulu pun Allah Ta'ala tak lupa, dicatat semua. Tapi yang akhir-akhir ni yang Allah Ta'ala nak lihat sejauh mana kesungguhan kita, kejujuran kita, keikhlasan kita ni. Baik para jemaah rahimakumullah, tadi kita dah bincangkan tentang Lailatul Qadar dan sebagainya. Jadi satu lagi amalan kalau kita boleh cuba amalkan. Ini sebab apa, akhir Ramadan ni kita semakin mudah untuk beribadah. Satu lagi kita cubalah, ini Rasulullah pun didik kita iaitu menangis. Ini satu amalan cukup luar biasa. Kita sering dengar kalau tentang ibadah, zikir dan sebagainya, tapi jarang kita membicarakan tentang satu amalan juga yang mana boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka. Apa dia amalannya? Menangis kerana Allah Ta'ala, ataupun menangis takut kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tajuk ni memang sesuai kalau dibincangkan pada akhir-akhir Ramadan. Pasal apa? Pasal akhir-akhir Ramadan ini kita nafsu kita dapat dikawal, kita tekan, hati kita menjadi lembut, hati kita lebih bercahaya, syaitan pun dah dikurung jadi maknanya kita punya perasaan lebih sensitif, perasaan kita lebih mudah dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat zikir kita mudah terusik. Kita mudah maknanya senang untuk beribadah, berzikir, berselawat dan sebagainya.
dan inilah masa yang lebih mudah untuk menitiskan air mata. Nanti ada orang kata pula, apa pula nak menangis? Orang lelaki menangis, itu kan cengeng. Nanti dulu. Menangis ni adalah amalan sunat juga. Rasulullah SAW baginda banyak menangis. Dan kalau kita lihat antara baginda alaihi salatu wasallam malam malamnya menangis, kadang-kadang dengar ayat-ayat Al-Quran menangis, bukan cengeng. Ini menandakan hati yang mulia, hati yang lembut. Dan menangis ini boleh membersihkan kotoran hati kita, menjauhkan sikap sombong, bongkak. Dia juga menjadikan kita lebih khusyuk. Kalau tuan-tuan tak percaya, ini khusus untuk orang lelaki. Pada memang mudah menangis orang lelaki. Kalau tak percaya, cuba menangis. Bukan menangis tengok televisyen Ini menangis lillahi ta'ala. InsyaAllah nanti kita akan rasa hati kita macam tenang, khusyuk, lebih khusyuk sembahyang, lebih khusyuk kita menjalankan ibadah. Sebab menangis dia membersihkan hati kita dari sifat-sifat kotor, sifat jahat, lebih menjadikan kita sifat pemaaf, lebih kurang dan sebagainya. Saya baca di sini buku ni, amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah. Kita dah alaihi salatu wasallam kita dah baca ni, iaitu muka surat 99. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lagi jaminan dari baginda alaihi salatu wasallam tentang orang yang tidak akan masuk neraka disebabkan titisan air mata takutkan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna jika seseorang itu tidak dimasukkan ke neraka, maka tentunya tempatnya adalah dalam syurga. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban bid-dar'i. Artinya tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut kepada Allah sehingga air susu itu kembali ke puting. Ini hadis, Masya Allah, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mengatakannya sebagai hadis hasan sahih. Lalu diterima hadis ini, dan ini satu jaminan daripada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menangis tidak akan masuk neraka, malahan diberi jaminan. Bukan saya tidak masuk neraka, malahan sehingga kan air susu itu kembali ke puting. Ialah ini makna mustahil orang yang menangis lillahi ta'ala. Kena faham lillahi ta'ala. Bukan menangis pasal tengok bola, bukan menangis kerana hilang barang, bukan menangis pasal macam-macam misalnya ke dunia, tapi menangis lillahi ta'ala. Itu yang dijamin dijauhkan daripada azab neraka. Ya Allah, ini bulan Ramadan para jemaah, akhir bulan lagi. Lagi-lagi sebab itu saya lihat kalau di Singapura, saya pernah jugalah tengok orang-orang menangis di malam-malam akhir ni. Tapi kalau di Mekah dulu saya ingat, di Masjidil Haram, di negara Arab, di Mesir, ya Allah, kadang-kadang orang Arab ni Masya Allah, badan ni besar-besar, tinggi, tapi apabila dibacakan zikir pada akhir-akhir Ramadan, mereka doa kunut, mereka berjamaah, menangis mereka. Saya yang sebelah mereka tak boleh kontrol. Ini dia bukan cengeng para jemaah ni. Ada orang salah faham, nangis untuk laki-laki cengeng. Tak, malahan ia memberikan kekuatan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang disegani, malahan iblis pun takut dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi sebut iblis nampak Sayyidina Umar satu jalan, iblis pergi jalan lain. Tapi Sayyidina Umar awalnya begitu keras, tapi apabila masuk Islam, ya Allah, mudahnya menangis Sayyidina Umar apabila diturunkan ayat-ayat tertentu, apabila ditegur dan sebagainya, jadi lembut hati dia. Jadi itulah kesan menangis lillahi ta'ala, melembutkan hati, melunakkan hati, menjadikan hati kita bercahaya, takut pada Allah, khusyuk ibadah, senang untuk melakukan kebaikan. Itu banyak kebaikan menangis. Sebab itu saya lihat ada sebuah buku yang tajuk dia, saya buku Arab, tajuk dia apa? Menangis lillahi ta'ala. Dia bawa kisah-kisahnya para ulama kita, orang-orang salih menangis, bagaimana mereka menangis, sebab apa mereka menangis, semua. Jadikan satu kajian buku, cukup menarik. Jadi janganlah ada orang kata apa ni menangis. Ini sunnah Nabi Rasulullah menangis. Satu ketika
Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat Nabi sembahyang malam. Jadi Sayyidina Hudzaifah, ada satu sahabat lain menyebut ketika sembahyang ikut Nabi lah. Nabi kalau sembahyang malam tu agak surah-surah dibaca panjang. Ada sampai pada ayat-ayat tertentu, Masya Allah, Nabi macam bergegar, dia masa menangis. Menangis membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita bagaimana tuan-tuan perempuan, ibu-ibu sekalian, kalau tengok televisyen menangis, mungkinlah kita faham perempuan kan. Tapi agak-agak baca Quran, baca selawat, berdoa di akhir-akhir Ramadan. Malam ni Masya Allah, mudah-mudahan Lailatul Qadar 27, agak-agak boleh tak menangis. Perempuan mudah-mudahan senang sikit. Orang lelaki ni payah, tapi itulah, kalaulah para jemaah kaum lelaki dapat menangis, alhamdulillah, sujud syukur. Pasal apa? Ada, orang kata ada taman dalam hati lah. Ni orang Melayu kan. Tapi bukan maksud itu, maknanya hatinya masih kuat keimanan, maknanya lembut hati itu lillahi ta'ala. Masya Allah. Dan satu lagi para jemaah, ini berkenaan menangis ni, ainani la tamassuhumun nar, iaitu lagi hadis, dua mata yang tidak bakal disentuh oleh api neraka. Masya Allah, ni mata mana pula ni? Bukan mata-mata ini dua mata yang tidak bakal ditimpa azab neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis takut kepada Allah. Masya Allah. Yang kedua, mata yang menjaga benteng orang-orang yang berjuang fisabilillah. Ini zaman dulu lah. Zaman sekarang mungkin juga. Zaman dulu kalau pergi perang ni, jadi dia ada tempat-tempat ni malam, pukul 12 malam ni kena jaga. Dan ni orang nak tidur ni tentera-tentera. Jadi selalunya akan diwakilkan 3-4 orang ni untuk jaga. Jadi malam pukul 12 malam sampai 1 pagi, 4 orang ni jaga, tengok ada apa-apa ke, takut ular datang ke, rimau ke, contoh. Lepas 1 pagi yang 4 orang ni tidur pula, yang 4 orang lain pula bangun, waktu wakilan. Ini dipanggil mata yang menjaga, tahrusu fisabilillah, menjaga inilah orang-orang yang berjuang fisabilillah di tempat-tempat. Jadi ini para jemaah, kita kena didiklah diri kita. Bukan hanya setakat orang kata Masya Allah, zikir, baca Quran, doa, sujud, sembahyang sunat dan sebagainya. Satu lagi yang kadang-kadang jarang disebut, iaitu berzikir kepada berzikir ni menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah. Dan ada satu lagi, orang tanya, kenapa kita perlu takut pada Allah? Kan kita disuruh cinta pada Allah. Ini pun dulu ada orang mempertikaikan, kata, kenapa kita perlu takut pada Allah? Kita mesti cinta pada Allah. Nanti dulu sabar. Kadang-kadang ada orang ni sikit-sikit nak bertekak pula. Bukan itu. Sebab Al-Quran pun ada. Hadis menyebut tadi, min khasyatillah, hadis sahih, menangis takut kepada Allah. Dan begitu juga tadi hadis menyebut menangis takut, mana hadis tadi menyebut takut kepada Allah. Al-Quran pun takhafullah ataupun takut kepada Allah ada disebut. Jadi macam mana kita nak sesuaikan antara cinta dengan takut? Sebagaimana ada seorang hamba Allah ni, bagus pula dia kata, dia ibarat macam kita sayangkan ibu kita, kita sayangkan nenek kita. Kadang-kadang mak kita dah tua dah, umur dah 80, 90, dah tak boleh. Dia marah anak dia, kau balik jangan lambat-lambat, pukul 10 malam balik. Kalau tidak mak tak suka tau. Anak tu umur 25 tahun, orang besar, pukul 10 malam dia nak balik. Kawan dia pun ketawakan, sudahlah kau dengan mak kau pun takut. Baru ke 10, siang malam pengecut. Anak pun balik pada besar. Jadi anak dia balik ni, dia bukan masalah takut, tapi cinta. Di sini para jemaah, dia cintakan mak dia, dan dia tak mau, dia takut kehilangan kasih sayang daripada mak dia tu. Jadi macam itulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta pada Allah taala. Ini maksud takut di sini, takut kehilangan cinta Allah taala sehingga diabaikan kita, dan nauzubillah takut dimasukkan ke neraka. Nauzubillah amin zalik. Jadi begitulah para jemaah. Pertama tadi masalah nak menentukan malam Lailatul Qadar. Masya Allah, nampak gaya macam malam ni 27. Dan yang kedua, Masya Allah, kalau kita dapat berterusan tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar, walaupun kita tak tahu, tapi insya Allah tetap dapat yang isyak maghrib, dah kita buat kan.
InsyaAllah seolah seperti 5,000 tahun catatan amalan kita di hari akhirat. Itu kalau sembahyang surah. Kalau sembahyang berjamaah lagi, isyak berjamaah lagi, ada tarawih dan sebagainya. Ya Allah, 100,000 saya kira-kira. 100,000 tahun. Allahu Akbar. Dan begitu juga kalau boleh kita usahakan, cubalah menangis billahi ta'ala. Kalau tak boleh pun tak apa, kita cuba next time lah. Sebab dia melembutkan hati, melunakkan hati, menjadikan hati bersih dan sebagainya. Baik para jemaah, kita zikir sama-sama. Ini sebagai amalan-amalan yang baik dibaca juga, amalan-amalan Ramadan. Antaranya ayat kursi. Para jemaah, ayat kursi ni Masya Allah, ayat afdalul ayat, sebaik-baik ayat dalam Al-Quran, ayat kursi, pasal dia menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mungkin ramai yang hafal. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nabi terangkan ini 2 ayat ni luar biasa pahalanya, nak cerita pun panjang. Begitu juga perbanyakkan qul huwallahu ahad. Ini satu kali baca surah ini 1/3 Al-Quran, ya Allah. Begitu juga surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, ini 30 ayat. Kalau tak silap saya, ini di mana Nabi menerangkan hiyal mani'ah munjiyah, penyelamat daripada azab neraka, dan dia akan bantu kita masuk syurga. Antaranya juga alam nasyrah pun bagus, dan selawat jangan lupa para jemaah. Begitu juga zikir-zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini baqiyatus salihat sebagai bekalan kita, kelebihan cukup luar biasa. Dan juga ini astaghfirullahalazim. Banyak lagi lah para jemaah. Dan mudah-mudahanlah, yang penting apa sajalah zikir dan sebagainya, mudah-mudahanlah Allah Ta'ala terima segala amalan salih. Jadi kita baca sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah lidah kami, badan kami ini mudah beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.